Selamat petang dan salam sejahtera. Maaf, saya unmute tadi. Jadi pada petang ini kami nak berkumpul bersama dengan Puan untuk membincangkan beberapa soalan mengenai perkembangan kerjaya ini untuk group assignment kami orang itu untuk subjek perkembangan kerjaya. Jadi nanti kami akan tanya beberapa soalan lah mengenai perkembangan kerjaya yang dilakukan di sekolah dan sebagainya macam tu. Jadi nama saya Justin, saya student Bachelor Counseling dari UPM. Yang lain boleh introduce juga. Saya Siti Aisyah daripada student UPM juga. Dan saya Nurin Syifa Alia daripada student UPM juga. Nama saya Nurul Khairani binti Razak. Saya pelajar Bachelor Counselling daripada UPM. Ya, okey. Jadi kami dah perkenalkan diri. Jadi Puan nak perkenalkan diri juga kah ataupun teruskan pergi soalan? Okey. Dengar tak saya cikgu? Dengar. Okey. Apa panggil saya cikgu je lah, Cikgu Rugaya. Okey, nama saya Cikgu Rugaya binti Sulaiman. Saya adalah guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa di SMK Tun Syed Zahiruddin Limau. Saya mulakan kerjaya sebagai guru kaunseling sejak tahun 1999 hingga sekarang lah. Hampir 22 tahun saya dah berkhidmat sebagai guru kaunseling lah. Jadi sikit je lah latar belakang. Cikgu ada anak tiga orang. Okey, anak saya ada seorang dekat UPM sekarang ni tahun akhir Bachelor Perubatan Veterina lah. Sekarang ni dia ada di sana lah. So dia balik sana lah sebab dia nak kena selesaikan dia punya rota. Saya pun tak tahu apa benda rota tu lah sebab itu syarat wajib untuk lulus sebagai doktor veterina lah. Yang lain tu anak lelaki saya ada 2 orang lah. Sama dengan saya sekarang ni ada 2 orang lah. Okey, nanti boleh tanya lagi lah. Itu saja. Okey, salam perkenalan daripada saya. Okey, semua kat rumah ke ni? Ya, dekat rumah. Dekat rumah je. You tak balik. Belum. Tak balik. Akhir je kan kat sana. Ya. Tak berasa Okay, lagi. thank you cikgu atas. Tak rasa duduk sana lagi. You all tak masuk makmal lagi? Belum. Alah, siannya. Tak apalah nak buat macam mana kan. Lagilah tahun ni pun tak berani nak cakap kan. Penting you belajar. Okay, thank you cikgu atas perkenalan diri itu tadi. Jadi untuk meneruskan kita punya perbincangan, saya ada beberapa soalan nak ditujukan oleh cikgu. Okey. Dia macam disebabkan ini subjek perkembangan kerjaya, jadi saya nak tanya soalan inilah macam soalan dia adalah boleh cerita sedikit bagaimana proses atau prosedur di sekolah. Apa yang perlu dibuat dulu untuk jemput mereka datang dan buat pameran. Nak tahu tentang program kerjaya dekat sekolah? Ya. Macam apa yang cikgu anjurkan untuk sekolah itulah. Ya, macam mana prosedur dia? Okey, prosedur dia lah. Biasa yang pertama sekali lah. Sebenarnya kalau saya cakap apa yang awak tengok sebenarnya, apa yang awak belajar dengan hakikat dekat sekolah tak sama Tok kena faham lah. Sebab dia bergantung juga pada pentadbir. Sebab pengalaman saya 22 tahun, ada pentadbir yang kata orang kita senang lah. Kita cakap aja. Lepas tu baru kita ada ketas kerja. Ada setengah pentadbir pula, dia nak ketas kerja. Jadi itu depend lah. Sebab pengalaman saya dah jumpa dengan macam-macam pengetua. Saya dah bertugas di 5 buah sekolah. Jadi benda-benda macam ni memang awak akan jumpa. Tapi yang paling senang lah. Senang untuk tugasan awak pertamanya pertama kita dah ada dalam kita punya perancangan setahun kita. Apa yang kita perlu buat untuk kita ada 4 bidang. Satu awak kena tahulah dalam sekarang ni lah counselling kita ada 4 perkhidmatan utama di sekolah. Yang pertama pembangunan sasiah dan kesejahteraan diri murid. Yang kedua pendidikan kerjaya. Kita ada program pendidikan disiplin. Dan kita ada program psikososial dan kesejahteraan mental. So 4 bidang ni memang kita kena buat.
dalam masa setahun. So kita kena, jadi kita dah ada perancangan lah dan memang semua orang tahu. Dan yang paling utama sekali adalah pendidikan kejaya sebab kita nak pertamanya pelajar tu ada matlamat lah. Jelas hala tuju dia sendirilah, makna kita dah mula daripada tingkatan 1 lah. Jadi apa yang dari segi untuk macam yang pameran kejaya ini lebih kepada orang kata intervensi dan pendedahan lah sebenarnya, biasanya untuk tingkatan 4, 5 dan 6 yang sesuai lah. Jadi untuk melaksanakan program tu pertamanya yang senang cerita lah memang buat kertas kerja dulu. Padahal kita buat kertas kerja, kita awal nak buat tadi maksudnya pameran pameran kejaya kan? Awak nak buat pameran kejaya, okey. Kalau pameran kejaya ni pertamalah kalau saya buat biasanya masa keputusan diumumkan sama ada keputusan sebab kita sekolah asalnya adalah sekolah aliran perdana, jadi tumpuan kita pada calon SPM. Jadi pertamanya kadang-kadang yang ni masa keputusan diumum ni kadang kita tak payah nak panggil orang sendiri yang nak datang kat sekolah kita. Sebab macam swasta dia perlukan student. Jadi memang dia akan telefon kita dulu, dia hantar surat lah. Dia telefon minta persetujuan dan dia akan hantar surat ke sekolah. Jadi kita akan sediakan. Dan kadang-kadang kita sendiri yang minta, yang tu memang kita buat kertas kerja. Jadi pengetua benaran, jadi kita dah tahu kan keputusan akan diumumkan tarikh dia bila. Tapi malangnya tahun ni memang kita tak tahu tarikh lagi. Tapi apa yang jelas rasanya dalam bulan 6 Tapi dengan keadaan COVID ni mungkin tak ada. Saya pun tak berani nak cakap. Kalau ada pun kita pun tak boleh nak bayangkan lah. Saya tak boleh nak bayangkan apa yang akan berlaku tahun ni. Pertama kali saya rasa tahun kedua, tahun lepas pun sama lebih kurang juga. Keputusan, tahun lepas keputusan sempat lagi diumumkan. Jadi masih ada lagi pameran kejaya lah. Jadi tahun ni memang kita tak pasti. So yang penting kita buat surat lah dan biasanya dia akan datang lah masa keputusan diumumkan. Kemudian tu selain dia buat pameran, lepas tu kita akan buat ni lah sikit. Kita minta setiap IPTS yang datang tu bagi sikit taklimat lah tentang penawaran program. Okay, yang kedua biasanya kita buat masa hari koku. Jadi sekolah ambil ni lah. Kata kita bagi ruang supaya pendedahannya itu kita buka untuk semua. Jadi pelajar-pelajar sebenarnya daripada tingkatan 1 sebenarnya dia dah boleh tanya. Dan kalau dia rasa dia minat sesuatu dia akan tanya. Tapi kita kena ni jugalah. Biasanya kita tak kadang-kadang saya minta maaf dia cakap. IPTS yang datang sekolah kita ni pun kadang-kadang dia tengok juga kita ni sekolah yang macam mana. Kalau sekolah kampung ni macam IPTS yang besar macam lepas tu yang kita punya student pula tak ramai Cina, jadi kadang-kadang dia memilih dia tak datang. Itu kita kena faham lah. Jadi yang datang ni biasanya yang tak adalah yang besar-besar, dia tengok sasaran. Kalau macam yang ada yang melibatkan ramai pelajar Cina tu biasanya tak ada masalah. Dan memang dia orang akan bayar lah. So far saya ni jarang minta duit lah, tapi biasanya kadang diorang bagi pun kalau betul-betul kita buat kita boleh collect duit. Boleh jadikan satu boot tu 300. Jadi kalau kita dapatlah jemput 10 boot tu makna saya tak langsung kita boleh dapat duit untuk tabung counselling lah. Tapi sepanjang saya kat Tusek Zohran ni saya memang saya bagi percuma je lah. Saya tak minta duit pun. Kalau diorang nak bagi saya ambil lah. Tapi duit tu kita balik-balik pada student dan kena ingatlah duit tu kena bawa pengetahuan pengetua. Sebab biasanya ada setengah pengetua dia ambil, dia nakkan duit tu masuk tabung sekolah. Tapi ada setengah pengetua dia tak kisah, dia tu pulang pada kita. Jadi itu antara prosedur yang kita kena buat lah untuk pameran. Tapi tahun ni memang tak ada lah. Cikgu pun tak boleh nak nampak lah macam mana. Orang dah minta tapi sebab dengan PKP yang sekarang ni kita tak tahu kan sampai bila dia rasa-rasanya. Yang ni kita habis bila PKP yang ni? 25 hari kan? 7 Jun. Kemungkinan SPM akan diumumkan 23. Itu saya tak berani nak cakap lah. Kita pun tak tahu. Bulan 6 ke? Kemungkinan besar. 23 bulan Jun.
Selepas kita naik sekolah dan kita pun tak tahu naik sekolah ni macam mana. Dengan kes yang tengah naik ni. Jadi cikgu pun kita tak boleh nak bayangkan lah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana lah. Kita tunggu je. Sama ada naik sekolah atau tidak. Itu masalahnya sekarang lah. So tunggu dan lihat daripada kementerian. Tapi yang jelasnya dalam bulan 6 sebab kemasukan untuk lepasan SPM bulan 8. Untuk STPM dalam bulan 11. Bulan STPM kita tak tahu tarikh lagi. Sebab STPM pun baru lagi habis jugalah. Jadi tahun ni dia lambat sikit daripada SPM. Itulah yang kat sekolah lah. Lepas tu yang biasa kita buat lagi ialah lawatan. Tapi tahun lepas dengan tahun ni pun nampaknya memang tak ada lawatan. Biasa lawatan Kerjaya ni sama ada selalunya lah kalau saya dekat sekolah saya suka buat masa Melaka Bandaraya Bersejarah. Biasanya 15 April tu kita Melaka cuti, negeri lain tak cuti. Jadi selalunya kita akan pergi ke area Kuala Lumpur dengan Shah Alam dan kebetulan biasanya dalam bulan April tu bulan Mei ada Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jadi kita akan ambil kesempatan lah 2 dalam 1. So biasanya kalau lawatan Kerjaya ni kalau luar Melaka lah antaranya cikgu boleh cakap lah ini kalau kata awak satu hari nanti awak duduk di sekolah, kalau awak duduk di Melaka paling-paling lah awak nak selamat satu hari awak dengan syarat awak kalau awak tak pergi pesta buku seelok-eloknya satu je lah. Kalau awak ada plan lain, tak ada aktiviti lain awak boleh buat satu, ada dua tempat lah awak boleh pergi. Kalau tak ada macam pergi pesta buku dengan pergilah mohon biasanya kita mohon IPTS atau IPTA. So far tak ada masalah lah. Tapi kita apa-apa pun sebenarnya kita call dulu. Sebelum buat benda tu kita call. Lepas tu baru kita ada kertas kerja. Biasa dalam tempoh kalau 15 April tu biasa dalam bulan 2 tu kita dah mula call. Lepas tu sebab kita perlu dapatkan surat daripada jabatan pula. Nak buat lawatan ni kita kena mohon, kita kena buat isi borang. Isi borang, lepas tu kita kena hantar dekat jabatan sebab untuk permohonan keluar negara. Itu antara prosedur-prosedur yang awak kena buat lah. Lepas tu baru kita kumpul, kita dah ni dalam pada tu kita buat promosi. Siapa yang nak pergi kita bagi pada tingkatan 4 dan 5. Collection duit lah. Kalau Melaka ke KL biasanya kita minta RM30 lah. Nanti sebab saya dah 22 tahun. So setakat ni lah cikgu yang tentukan harga, bukan driver bas yang tentukan harga. Itu saya punya dengan driver bas lah. Sebab setakat ni kalau saya kata harga tu memang driver bas. Tapi sebab sekarang ni PKP, kita tak keluar. Dan biasanya lawatan pun lepas program PT3. Itu biasa kita buat lah. Dan bergantung pada keadaan lah. Sekurang-kurangnya 1 tahun tu kita cuba buat 4 kali tapi tak dapat jugalah. Macam satu lagi kita boleh buat macam matrikulasi. Itu untuk kelas sains. Kalau saya buat, saya akan bergabung dengan sekolah lain. Sebab kelas sains saya tak ramai. Dalam bawah 10 orang. Jadi kita combine lah dengan sekolah lain. Itu satu cara nak jimatkan duit jadi kita boleh share bas. Itu pun kena orang kata kita kena ada satu hubungan yang baik lah dengan rakan kaunseling sekolah lain. Itu yang biasa saya buat lah. Sebenarnya awak kena ada link yang baik lah dengan kawan satu sekolah. Bukan setakat sekolah je tau. Dengan kawasan macam sekolah saya, kawasan kita Merlimau ni kita ada 5 buah sekolah. So kita kena ada hubungan yang baik lah. Bila yang kata nak pergi matrikulasi dia memang hanya untuk budak sains. So kita gabung. Jadi bebas kita share. Setakat ni tak ada masalah. Yang pernah saya buat lah. Ya. Itu yang sekolah sangat lah. menarik tadi. Sangat menarik tadi cikgu. Saya boleh belajar bahawa yang macam kalau nak handle satu program tu kena buat kertas kerja dulu, kena bincang dengan atasan dan sebagainya. Dan yang paling bagus adalah untuk kita ada connection dengan link dengan sekolah-sekolah lain ataupun kaunselor yang lain supaya ia memudahkan kerja untuk buat program kejayaan ni. Tapi saya ada satu soalan lagi untuk cikgu. Kalau macam tadi cikgu cakap kalau macam kita bawa student tu pergi keluar which is untuk
program Kejaya tu untuk mereka tengok pameran-pameran dan sebagainya, macam contoh matrikulasi dan sebagainya. So macam itu memudahkan student itu untuk tahu apa minat mereka orang. Macam kalau contoh mereka minat sains, dan mereka perlu daftar ambil matriculation. Jadi macam mana pula dengan student yang masih lagi tak tahu minat mereka orang, kelebihan mereka orang, ability mereka orang, dan apa yang mereka nak sambung pelajaran mereka orang. So itu adalah salah satu kekangan student itu sendiri, nak pilih mana satu. So sebagai unit bimbingan dan kaunseling ke sekolah tu, macam mana cikgu nak bantu student macam ni, ataupun kalau cikgu ada so cikgu boleh share juga macam mana cikgu bantu mereka untuk dapatkan mereka punya, untuk mereka tahu dengan lebih mendalam lagi apa mereka punya kelebihan, kelemahan dan minat mereka dari segi bidang pendidikan. Ya. Okey, untuk tu biasanya untuk pengetahuan awak lah, sekarang ni sejak tahun 2013 setiap murid di sekolah menengah diwajibkan menduduki lah kita ada satu, kita panggil pentaksiran psikometrik. Jadi kita tumpuan kita pada tingkatan 1, tingkatan 3, tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, kita panggil yang ini termasuklah orang kata pentaksiran psikometrik ni, maknanya budak pelajar kita akan kenali dia dan minat kerjaya dia di awal lagi tau. Sebenarnya benda ni pun dekat sekolah rendah dah bagi. Sekolah rendahnya bagi inventory ni, nama dia aptitude, ujian aptitude panggil ECAP. Tapi untuk sekolah menengah kita ada tingkatan 1, kita ada inventory minat kerjaya dengan inventory trait personality. Tingkatan 2 kita tak buat, memang kita freeze-kan. Okey, untuk tingkatan 3 pula nanti, bila dia naik tingkatan 3, kita akan bagi dia inventory minat kerjaya sekali lagi dengan inventory kecerdasan pelbagai. Okey, masa dia tingkatan 4 pula kita akan bagi inventory trait personality pula, dan masa tingkatan 5 kita bagi inventory kematangan kerjaya. Okey, daripada dapatan kita tadi, pada inventory minat kerjaya, daripada inventory trait personality, tingkatan 1 tu kita akan buat ni lah. Seeloknya kita buat intervensi. Maknanya masa dalam kelas, kita kalau dapat peluang lah masuk kelas, kita kena sebenarnya buat penerangan dekat murid tersebut. Dan juga dengan kita kena maklumkan kepada semua guru kat sekolah melalui satu mesyuarat lah. Biasa cikgu akan bentangkan lah apa hasil dapatan kita. Jadi daripada situ kita boleh merancang lah, dan sebenarnya pentaksiran metrik ni sebenarnya sangat bagus untuk cikgu-cikgu sebab dari situ dia kenal anak murid dia. Okey, kalau cikgu memang cikgu kenal anak murid cikgu. Daripada inventory minat kerjaya tu, cikgu tahu budak ni macam mana. Contoh dia lah, kalau awak tengok sekarang ni double keseluruhan pentaksiran psikometrik SMK Tun Syed Zarudin menunjukkan bahawa paling tinggi kita ada kalau awak dah belajar belum teori kerjaya? Dah belajar tak teori kerjaya? Yang riasik belum Dah belajar lagi Dah. riasik Saya rasa awak dah ambil dah masa sekolah menengah itu, awak dah ambil. Okey. Daripada dapatan dekat Tun Syed Zarudin, majoriti pelajar sekolah Tun Syed Zarudin adalah minat kerjaya dia dalam bidang sosial. Okey, dari situ kita tahu sosial ni macam mana, dari situ kita tahu budak sekolah kita macam mana sebenarnya. Dari situ kita boleh bantu dia lah. Kalau awak tahu orang sosial ni memang sangat bagus, baik orangnya, menolong tinggi. Okey, tapi patut kita tengok mengapa kelas sains kita rendah. Sebab yang skor tinggi dalam untuk masuk kelas sains, student tu kena orang kata minat kerjaya dia tinggi dalam investigatif dengan realistik. Tapi kat sekolah saya memang rendah. That's why lah kelas sains dekat sekolah tu Syed Zarudin hanya dalam tahun ni aja 15 orang aja tingkatan 5. Jadi seri awal-awal kita dah boleh nampak tau sebenarnya dekat mana budak kita. Tapi budak kita ni pula awak kena faham bila awak jadi seorang nanti awak akan ada jumpa satu masalah dia akan cakap dengan kita, cikgu saya nak jadi doktor sampai tingkatan 5. Cikgu nak jadi doktor tapi masalahnya dia masuk kelas kemanusiaan.
suruh lah tulis. Saya memang pernah buat kat soal sidik lah. Saya masuk kelas, saya saja suruh tulis cerita-cerita. Tiap-tiap 5, kalau awak duduk kelas kemanusiaan, kelas 5 perniagaan, dah tentulah tak boleh jadi doktor kan. Doktor tu hanya untuk kelas sains kan, kelas STEM. Tapi sekarang ni kita kena set dengan budak tu, memanglah dia tak boleh masuk. Tapi makna kita cadangkan dengan dia, kalau awak nak jadi doktor, memang tak boleh. Sebab dia ingat dia nak jadi doktor biasalah kan kat hospital tu, sebenarnya dia salah. Jadi kita galakkan dia, awak belajarlah tinggi-tinggi supaya awak sambung sampai PhD. Awak dapatkanlah gelaran doktor PhD supaya dia jangan rasa alah cikgu ni Sebab itu masalah kita pertamanya kefahaman. Memang saya tengok sampai tingkatan 5 sekarang pun masih ada 5 perniagaan nak jadi doktor. Awak nak cakap macam mana? Tak, padahal kita dah cakap masa tingkatan 4, tingkatan 4 kita ada hari aspirasi, kita dah bagi tahu. Masa tu kita dah asingkan kelas. Okey, nak jadi doktor mesti duduk kelas sains dengan nak jadi jurutera. Kalau awak nak jadi peguam, awak mesti masuk kelas kemanusiaan seelok-eloknya supaya dia, orang kata dia tak buang masa. Sebab kita tengok pula dari segi dia punya inventory minat kerjaya dengan inventory kecerdasan pelbagai. Dari situ kita boleh letak budak tu, kat mana dia sebenarnya. Tapi masalahnya satulah, kita ni kadang-kadang tak cukup masa. Tak ada ruang untuk kita buat dengan keadaan sekarang ni. Awak tengok PKP memang awak nak jumpa budak pun susah. Lepas tu awak nak buat kelas ni PDPR. Cikgu pernah buat lah. Kehadiran kat sekolah dalam kelas kita orang pernah buat untuk kaunseling. Untuk tingkatan 1 dia kehadiran hanya 10 orang daripada 75. Tingkatan 5 saya buat daripada 94 murid dia hanya 20 orang je yang masuk. Yang tak masuk ke hujung. So itu kekangan kita. Kita kalau budak senang cerita lah. Kita tengok budak kita sekarang ni memang sosial tinggi. That's why lah mengapa PDPR kat sekolah harian ni agak susah. Pada saya lah. Sebab anak murid kita ni, dia adalah manusia. Dia perlukan cikgu. That's why lah PDPR pada pandangan saya lah. Kurang berjaya lah. Ramai setakat hari ni pun kehadiran sangat teruk. Cikgu pun tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh pergi rumah budak. Sebab sekarang ni COVID kan. Kita tak boleh risikokan diri kita. Jadi kita nak call. Kita boleh call tapi kalau budak tengok nombor telefon kita, dia tak angkat nanti. Itu masalah-masalah yang sekarang. Sekolah harian cikgu cakap lah memang sangat menyedihkan. Berbanding dengan sekolah asrama. Saya pernah tanya kawan saya lah sekolah Mozek. Sekolah yang baik lah Syekh Farodia. Kalau tingkatan 5 tu daripada 100 orang yang tak datang, tak masuk kelas hanya paling-paling pun 4 orang aja. Kalau sekolah harian, macam sekolah saya, yang masuk kelas tu kalau kelas 5 perniagaan tu hanya 2 orang saja. Sedangkan dalam kelas tu ada 17 orang, yang 2 orang je. Kesian tau. Jadi inilah, kita dah bantu dah, kita dah tunjuk dengan dia. Kalau dalam waktu relief, kita terangkan dia macam mana diri dia dari segi pentaksiran psikometrik supaya dia kenal diri dia. Pada awal lagi kita dah buat. Cuma budak ni pada saya lah, pada awak pun juga, mungkin macam saya pun juga, kita tak tahu kita nak jadi apa sebenarnya. Kita nak jadi benda tu, tapi kita punya keputusan kadang-kadang tak sampai. Kita kalau boleh nak jadi doktor, tapi dah tiba-tiba kita punya subjek sains kita teruk, tak boleh kan. So kita kena ni lah. Dan kita kena tengok balik inventory, kita punya inventory minat kerjaya kita kat mana. Kalau sosial tu tak semestinya jadi guru. Awak boleh jadi jururawat. Tapi dia mesti ada investigatif kat situ. Sebab untuk jadi jururawat dia mesti menolong tinggi lah, of course lah kan. Kalau jururawat tu tak menolong tinggi, saya rasa mati pesakit hari ni. Itu yang pentingnya lah. So daripada awal lah kita boleh manipulate, macam kita dah tahu kan budak tu macam mana, kita bantu dari segi itulah. Cuma masalah sekarang ni. Satu kekangan program hari Sabtu dah tak boleh buat. Sekarang ni memang hanya mampu kita hanya bagi infografik je lah.
Tapi infografik tu pun sebenarnya impak dia pun saya pun tak berani nak cakap lah. Masalah sekarang ni pelajar kita, murid kita kalau awak masuk dalam WhatsApp dia banyak makan data kan. Kalau cikgu buat Google Meet kos tinggi sebab saya dimaklumkan guru ICT saya, bila kita buat Google Meet dengan student, pertama data dia cepat habis. Nak tak nak hanya yang boleh buat Telegram. Itu saja. Tapi ada budak kita pula, kita kena tengok pula telefon dia. Telefon dia tu kita tinggi kan 128. Dia Cikgu, punya sorry sikit, jadi interrupt. ada yang boleh download. Kita masuk Zoom lagi satu boleh tak? Sebab dah habis masa. Kita masuk dah link habis lagi. masa? Dia 40 minit je. Ya. Nanti Okay. cikgu tekan link yang saya hantar tadi. Okay, sekejap Okay, nanti saya live dulu. Okay, cikgu sambung yang tadi. Jadi yang penting sekarang ni, mungkin nanti awak masuk sekolah, yang tu yang penting. Kena buat inventory lah. Dah buat tu, kita kena, pertama kita dah analisa, lepas tu kita seelok-eloknya kena buat intervensi lah. Intervensi tu termasuklah dengan pameran dengan lawatan. Dan juga awak boleh guna, macam saya lah, saya suka guna art terapi kat situ. Jadi sebenarnya ikut kaunselor tu lah. Ikut kemahiran masing-masing. Ada setengah kaunselor dia punya cara lain. Saya punya cara lain, tak sama. Jadi sebagai seorang kaunselor pada saya lah awak kena macam ni lah, senang kerja cakap, kena banyak menuntut ilmu sebab apa yang kita dapat dekat universiti sebenarnya tak cukup. Sebab apa yang kat universiti kan, dia tak ajar awak macam mana cara nak buat lawatan. Tak ada pun cakap borang mana nak pakai. Masuk sekolah pun kita tahu rupanya ada borang BP 57. Nak buat lawatan, guna borang BP 57. Masa kat universiti memang cikgu tak tahu. Tapi kita kat universiti macam hari tu kita diberi pendedahan lah macam mana nak buat seminar. Itu penting lah. Jadi kita gunakanlah apa yang ilmu yang ada. Sebab that's why lah kalau awak pergi praktikal kat sekolah, awak tanyalah, kalau tanya kaunselor tu, apa yang 4 bidang yang penting kat sekolah. Yang penting dah buat pentaksiran psikometrik, awak kena buat intervensi. Intervensi tu terpulang lah. Ada setengah kaunselor dia ada buat modul kerjaya dia. Jadi awak ikut step-step tu. Okay. Soalan yang seterusnya kan, pada pendapat cikgu, remaja sekarang lebih, pada pendapat saya lah kan, remaja lebih cenderung memilih kerjaya yang mempopularkan diri mereka. Macam jadi Insta famous, influencer. Lepas tu pada pendapat cikgu, benda tu wajar atau tak untuk mereka teruskan dengan kerjaya mereka macam tu? Atau kena menjadikan dia orang motivasi untuk tukar balik dia punya pemikiran tu? Okay, pada saya lah Sebab saya tengok anak murid saya pun dah mula nak jadi lah kan. Sebab awak tengok lah kan, jadi TikToker ke apa, Insta famous kan duit banyak kan. Sekarang ni tarikan budak dekat situ. Saya nampak sekarang ni sebab dia cakap cikgu dia nak jadi gamer. Betul. Cikgu tak nafi kan. Nak jadi Insta famous. Okey, dah buat ni semua betul. Tapi kena fikir kita kena ada ilmu. Pada saya, you kena ada ilmu. Kalau awak tak ada ilmu, kosong, masuk benda-benda macam tu, kita akan kecundang. Sebab ilmu tu yang membezakan kita dengan orang lain. Itu pada saya lah. Saya selalu nasihatkan budak-budak saya. Dia nak jadi, gamer betul. Sekarang ni masa awak muda, awak tak ada masalah Ada seorang student, kalau tak silap saya, sekolah mana itu dia sanggup berhenti sekolah sebab dia tempat. Dia boleh dapat pendapatan dia memang tinggi. Tapi lah, awak muda yes, awak seronok dapat duit banyak. Tapi awak kena ingat satu tidur sama, dia terpaksa bertanding dengan luar negara kan. Kita waktu tidur kita tak sama. So that's why yang dia berhenti sekolah sebab waktu dia main pertandingan tu waktu tengah malam. Patutnya dia tidur kan. So that's why dia berhenti. Tapi memang kita tak nafikan duit dia banyak. Itu satu. Dan kita kena beritahu jugalah. Pertama dari waktu muda yes, tapi dari segi kesihatan untuk pengetahuan awak lah yang suka main gamer tu dia melibatkan jari. Dia akan sebab saya cakap anak murid saya nak main lah tak masalah, tapi satu je. Bila awak dah tua nanti, awak akan mengalami kejang jari. Tangan ni, jari kita ni
dia akan ada ni, nama dia awak cari finger trigger. So awak akan, tangan jari awak tak boleh bengkok. Masa muda ni main tak ada masalah, tapi nanti satu hari untuk dah tua sikit dia akan masalah kekejangan. Jadi kita kena cakap lah dari segi kesihatan. Nak main tak ada masalah. Memang boleh buat duit, tapi sampai bila? So kita sebagai guru lah, pada saya kita kena tunjukkan dia menuntut ilmu tu sangat penting. Sebab sekarang ni budak dia tak nampak tau kepentingan ilmu. Dia hanya nampak, oh seronoknya jadi gamer dapat duit banyak. Jadi Insta famous, semua orang kenal, lepas tu dia boleh orang kata, orang bagi dia kan paid review kan. Itu je kerja dia, betul. Tapi kita ni kena ingat kita akan tua satu hari nanti. So kena, pada saya kesedaran tu lah, ilmu sangat penting. Dia nak buat benda-benda tu boleh, tapi dia kena ada ilmu. Awak tengok macam luar negara. Orang main bola sepak. Orang Malaysia tak mahu dia cakap mengapa Malaysia tak maju sukan? Sebab yang main dekat sekolah kita, yang main-main dekat Malaysia ni adalah orang yang SPM dia kadang-kadang tak lulus. Cuba awak cek pemain luar negara bola sepak. Student universiti kan? Orang yang ada ijazah kan? Sebab apa dia boleh menang? Sebab dia ada ilmu, dia tahu buat strategi. Tapi kat Malaysia ni, yang main, yang gagal SPM dari segi strategi dia tak ada. Dia tak ada ilmu. That's why cikgu nampak, selagi macam tu lah, memang kita tak akan maju dekat bola sepak, kita tak akan sampai peringkat dunia lah. Sebab yang mainnya adalah mereka-mereka yang orang kata, dan ceritalah, sekolah pun tak nak belajar, tak nak pergi ajar ilmu matematik pun tak nak. Sedangkan main bola ni, dia kena ada ilmu matematik. Itu pada saya lah. Okay. Okay, terima Okay, kasih next Ari. cikgu. Coba jawab soalan. Okay, nak tanya, apa pendapat cikgu kan? Kalau macam kita jadi seorang kaunselor ni, kita mesti nak tengok, satu impak yang positif dekat kita punya klien, tak pun kita punya murid. Okay, so kalau macam menurut cikgu kan, dalam dekat sekolah tu kan biasanya kalau kita nak uji kerjaya budak, kita akan bagi ujian psikometrik. Maksudnya daripada situ dia boleh tengok personality dia macam mana. Ada tak selain daripada ujian psikometrik itu, ada tak pihak cikgu tengok macam okey, budak ni kalau macam ni kita kena bagi ujian dia apa, macam tu ada tak? Terima kasih. Okay. Alright Yang ni kan sebenarnya kan kita gunakan apa yang kita ada psikometrik budak ni macam ni. Tapi kita kena ingat bahawa kita akan mengalami satu perkembangan kerjaya dalam hidup kita. So kita kena jaga pelajar kita lah. Okay. Macam saya pun juga. Macam awak sendiri pun akan jumpa satu awak dah belajar tak teori perkembangan kerjaya? Macam mana contoh dia lah awak tengok Chef Wan sendiri Chef Wan ni asalnya adalah orang yang ambil, dia kalau ikut dia adalah orang konvensional accountant. Tapi perubahan berlaku pada dia, perkembangan dia bila dia minat masak. So awak nampak tak? Dia ada C. Kalau ikut C dia di depan besar tapi sekarang ni disebabkan dia ada artistik. Dia ada A. Lepas tu Chef Wan ni juga kalau awak tengok dia ada R. Kerja dengan benda, suka. So disebabkan dia punya orang kata minat dia, passion dia pada masak yang tinggi, awak tengok dia ubah tak kerjaya dia. Daripada seorang accountant yang duduk dalam bilik, yang aircon, kerja seorang-seorang. Kalau awak tengok personality accountant ni, dia hanya adalah orang yang orang introvert, dia tak suka campur orang. Kerja dia seorang-seorang je. Tapi dia ubah diri dia sebab kita, satu tahap kita akan mengalami orang kata perubahan kerjaya dalam kita tau, dalam diri kita. So kita akan berubah. Kita tak semestinya kita cadang hari ni kita akan jadilah. Macam nak jadi doktor. Ada orang dia mula-mula dia jadi doktor. Kemudian tu dia boleh tak dia jadi ahli perniagaan kalau awak tengok? Boleh kan? Dia berhenti kerja, dia buka klinik dia sendiri. One klinik dia dah ni tu dia buka cawangan. Lalu situ dia akan jadi seorang ahli perniagaan. Jadi kita akan berubah. Jadi kita boleh pandu murid kita kalau kata dia minat benda tu gamer contohnya lah. Kita kena terangkan dia lah dari segi apa yang patut dia ni supaya dia tidak memudaratkan dia. Sekarang ni lebih pada yang belakang. Okay.
Macam awak nanti kan, macam awak sekarang ni. Okay. Awak sekarang ni student. Satu hari nanti tiba-tiba awak rasa awak nak sambung belajar. Lepas tu bila awak dah sambung belajar, awak dapat pula beasiswa dengan kementerian. Dah tentulah awak boleh jadi pensyarah. Awak tukar tak option awak? Tukar kan? Macam tu lah. Cikgu sekarang ni dah tak ada lagi dah. Saya rasa saya dah habis dah. So kerjaya kita akan berubah mengikut masa, kematangan kita. Itu yang penting. Okay. Okay, terima kasih cikgu. Sekarang saya akan tanya soalan yang terakhir, iaitu pada pendapat cikgu, bagaimanakah kaunselor dan cikgu bimbingan kaunseling yang lain boleh membantu murid untuk meningkatkan kesedaran mereka tentang kepentingan mengetahui kerjaya yang kita minati ni sejak dari sekolah lagi. Okay. Terima kasih. Satu kita kena belajar sebenarnya kena kenal diri dia lah. Macam cikgu cakap tadi, pertama kita ada inventory minat kerjaya. Yang kita tadi lah, kita ada IMK, kita ada, dan juga satu kita kena kaitkan juga dengan keputusan dia. Okey, tiap tempat lah senang cerita. Wan bila masa tingkatan 3 tu kita dah bagi tingkatan 3 dia dah mula tahu tentang dia punya. Okey, kalau dia nak pergi sekolah KV, awak tahu kan, college vocational kan. Jadi college vocational ni dia kata orang budak dah set. Maknanya dia kalau kata dia nak masuk nak bidang nak jadi jurutera, of course lah seelok-eloknya kita galakkan dia pergilah sekolah teknik lebih awal sebab memang laluan dia memang cantik. Tapi dengan syarat dia kena bagus lah. Dia dapat keputusan yang baik lah dalam SPM. Kalau dia nak jadi jurutera. Tapi kalau dia tak balik jadi jurutera, tak apa, kita cakap dengan dia. Okey, awak tak apalah, awak masuklah politeknik ke. Atau kalau result dia tak okey juga, okeylah mulalah dekat college. Community KKTM banyak peluang-peluang. So kita kena tunjuk dia jugalah. Kalau dia tak dapat yang tinggi, yang rendah macam mana. Tapi dia terpaksa mula daripada bawah. So masa tingkatan 3 lagi kita dah, orang kata memang dah seharusnya lah pelajar ni dia dah tahu dia nak masuk mana. Okey, kalau KV kita senang tunjuk. Maknanya KV tu kalau kata dia masuk bidang tu sampai situ sajalah sebab dia taraf diploma kan. Lepas tu dia akan kerja. Okey, kalau lah dia nak jadi tengok kerja, kata nak jadi peguam. Dah tentulah peguam tak sesuai masuk KV, betul? Kan? Awak tahu kan? Jadi dia kena duduk sekolah biasa atau dia pergilah sekolah berasrama. Itu kalaulah result dia baik. Kalau result dia biasa-biasa aja, kita cadangkan dia masa tingkatan 5 nanti kalau dia tak dapat masuk ke ni untuk buat nak jadi peguam, kalau dia tak dapat masuk asasi, seelok-eloknya dia masuk ambil STPM. Jadi kita tunjukkan laluan dia lah. Jadi maknanya masa tingkatan 3 tu memang kita kena all out dengan budak-budak ni lah, pada saya lah. Kena tunjukkan betul-betul. Hala tuju je selepas tingkatan 3 dan juga bila dia masuk tingkatan 4 nanti, dia dah tahu result PT3 dia, kita kena terangkan sekali lagi. Dan tu bila dia dapat result SPM, kita kena terang sekali lagi. Sebab kadang-kadang kita punya ambition tinggi, tiba result kita tak okey. Jadi kat mana kita kena tunjuk dengan dia. So tak apa, kita kena cakap dia, kita mula daripada bawah kalau result dia tak okey. Okey. Dan Nurin, dah habis semua nak tanya. Jasya ada nak tanya lagi? So far tak ada, tapi kalau kamu ada soalan pun boleh tanya dia. Lazim. Ya. Kalau yang kalau apa tu cikgu ada dengar tak yang kes kontroversi yang seorang kaunselor tu, yang kes dekat sekolah? Sekolah mana? Yang mana? Yang seorang kes dengan Ain. Mana Justin? Ain. Yang kes Ain tu. Pendapat cikgu kenapa boleh jadi macam tu? Okey lah ni pendapat saya je lah Okey, cikgu tu mungkin salah cikgu tu mungkin salah lah sebab dia cakap pasal rogol. Memang dia kata kalau nak rogol jangan rogol budak bawah umur sebab budak bawah umur memang terikat dengan akta. Okey, kalau nak rogol memang dari segi tu memang cikgu tu salah lah pada saya. Tapi ni pandangan saya tak ada pandangan saya, Ain tak boleh buat cikgu tu macam tu. Memang cikgu tu salah, betul. Benda tu memang mungkin berlaku dekat sekolah. Saya tak nafikan. Kadang-kadang cikgu ni, yalah cikgu lelaki, awak tahu je lah. Kadang dia berseloroh. Dia cakap pun, tapi
kat sini dekat mana nilai orang kata menghormati guru. Sekarang ni kalau awak tengok, minta maaf lah, ini pandangan saya terhadap Ain. Saya tak berani nak tulis kat Facebook. Saya tak berani. Sebab nanti sekarang ramai yang serang kita kan. Ini pandangan peribadi je lah Apa yang dia nak sebenarnya? Sebab apa yang saya nampak, sekarang ni memang cikgu tu salah. Cikgu tu salah sebab dia tak patut cakap itu, kesan dia pelajar ada kawan Ain nak rogol dia, tu betul yang tak eloknya lah. Okey, Ain dah jumpa kaunselor. Dah beritahu masalah tu. Okey, kaunselor tu cakap dia bagi pula Ain benda lain. Dia bagi Ain terapi kalau tak silap saya lah saya baca. Kat situ mungkin ada silap juga kaunselor. Sepatutnya kaunselor tu kena cakap. Pada saya lah, kalau berlaku macam ni, kalau cikgu tu okey lah, ni pandangan saya je patutnya kaunselor tu cakap, okey saya akan rujuk perkara ni kepada pihak pentadbir. Sekarang ni awak kena faham tau. Kadang-kadang cikgu ni pula terikat ni kawan dia. Saya kalau tak silap saya kaunselor tu kaunselor lelaki tau juga. Jadi dah tentulah kadang-kadang kita ni serba salah, tapi kita kena telur jugalah. Dan pada saya lah, kalau saya kena pada saya akan cakap dengan pengetua tentang benda ni. Kita cakap, tapi apa yang kita boleh buat? Tapi masalah sekarang ni, kaunselor tu mungkin juga dia fikir Ain ni benda lain. Kalau awak tengok Ain ni pernah disleksia tau. Kalau awak baca, awak cari story dia dekat dia punya bapak dia Saiful Nizam. Ain ni adalah kanak-kanak disleksia asalnya. Tapi apa yang saya nampak Ain ni pula, dia punya sifat, dia nak cikgu tu dihukum. Awak perasan tak? Dia asyik petikaikan cikgu ni macam ni. Okey, sekarang ni saya nampak lah dia ni ada satu ni, dia nak pada dia orang yang bersalah kena dihukum. Itu tak boleh pada saya. Sekarang ni dia kena faham yang boleh menghukum guru tersebut adalah orang atas. Dan dia pula pada saya kat mana nilai adab sebagai seorang murid. Dia tak boleh buat cikgu tu lebih-lebih tau. Pada saya lah. Dan bapak dia pun mengingatkan anak dia lah pada saya. Memang cikgu tu salah. Tapi kita janganlah buat cikgu tu macam tu. Dia apa yang saya nampak, Ain nak cikgu tu dihukum juga. Dia nak ke cikgu tu dibuang kerja? Okey, kalau cikgu tu dibuang kerja, dia ada keluarga, dia ada hutang, ada apa. Apa yang dia nak bayar? Apa yang Ain dapat? Tu saya satu persoalan pada saya. Kalau cikgu tu dibuang, apa yang kepuasan Ain sebagai seorang murid? Pada saya kan, tak pada saya lah. Saya pun tanya kawan saya, kita orang tak bersetuju lah. Yang cikgu tu salah tu kita tak nafikan. Tapi apa yang dia buat, dia panjang-panjangkan, saya rasa tak patut lah. Sebab nanti efek pada dia, kesian nanti kan. Kemana dia akan jadi nanti. Itu pandangan saya lah, jangan cakap dengan orang lain tau. Ya cikgu. Okey, terima kasih atas pandangan cikgu semua. Dan terima kasih juga masa cikgu untuk meeting dengan kita orang. Terima kasih cikgu. Banyak perkara yang kami dapat melalui soalan first sampailah soalan last tadi. Dan apa yang saya paling suka bila cikgu cakap kita ni perlu sentiasa tuntut ilmu. Bukan saja dekat universiti tapi dekat luar juga. So benda tu paling saya ingat sampai last sekarang ni. Dan kami akan sentiasa aware pasal ni dan sentiasa tingkatkan lagi ilmu kami tak kira di mana-mana saja. Ya. So disebabkan masa dah nak habis juga, tapi kami pun terpaksa nak tamatkan sesi ni. Ya. Jadi kalau macam ada apa-apa kami akan kontak cikgu lah untuk tanya lagi soalan lain juga. Okay. Ya.